Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Lagi-lagi ahli parlimen pendang daripada Parti PAS ini. Kita tahu dia ni seorang kaki fitnah. Sekarang ini masih panas isu dia menfitnah pemimpin DAP di dalam parlimen. Sekarang ini menunjukkan kebodohannya yang teramat amat memalukan. Wow, dari manalah ahli parlimen ini dikutip ya? Bagaimana ahli parlimen ataupun masyarakat di rakyat di Pendang ini boleh memilih dia sebagai seorang ahli parlimen. Memang amat-amat memalukan. Bagi saya apa yang dia buat tu sekadar mengganggu dan bertanyakan soalan yang tiada kaitan dengan Kementerian Kesuma, Kementerian Sumber Manusia Sabah semua. Jadi mari kita lihat ya persoalan yang dikemukakan dan jawapan daripada YB Menteri, iaitu YB Steven Sim sebagai Menteri di Kementerian Kesuma ya, iaitu Kementerian Sumber Manusia. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Ini antaranya merupakan PMKS. Silakan Pendang. Terima kasih Yang Amat Menteri. Memang saya ada bangkitkan berkenaan dengan penjawat awam gaji rendah ini, yang mana saya nak dapat penjelasan daripada Yang Amat Menteri berkenaan dengan persediaan ataupun kajian yang telah dibuat. Adakah kerajaan sudah ada SOP untuk mereka, untuk yang bergaji rendah ni, yang daripada 11 ke 18 telah dijumutkan dan mereka ni akan dinaik pangkat kepada 19. Jadi oleh sebab itu kita tengok kajian yang dibuat di segi aspek kebajikan dan juga aspek latihan dan juga peluang kenaikan pangkat pada mereka-mereka ini. Sudah adakah satu standard operating procedure untuk kita nak membela mereka, kerana mereka sebelum ini dah bekerja dengan penjawat awam sebagai penjawat awam lebih kurang 5-10 tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun, masih dalam grade yang lama, dan bila dinaik gaji, gaji mereka tinggi daripada grade 19, mereka stagnan. Gaji mereka starting daripada gaji mereka masa grade sebelum grade 19. Tapi saya rasa kita nak kena cadang jugalah. Bila mereka pergi ke grade 19, mereka mesti ada satu, dia panggil satu level. Maknanya satu increment mereka bermula dengan grade 19 ini. Jadi saya dapat penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Saya rasa Pendang ni dia ingin menguji saya sebab dia tahu, dia mantan Timbalan Menteri Kesuma. Dia tahu bahawa sektor perkhidmatan awam bukan di bawah bidang kuasa Kesuma. Tapi tak apa. Saya ambil apa yang telah dinyatakan, dah direkodkan, mungkin dijawab oleh JPA dan sebagainya. Ketiganya, saya sambung apa yang saya katakan tentang gaji minimum. Ketiganya, apabila kaum pekerja ada lebih banyak duit dalam poket dengan kenaikan gaji, maka akan ada lebih banyak duit dalam pasaran. Ini pasti akan merangsangkan lagi ekonomi negara. Saya buat pengiraan mudah, ya, it's a simple calculation dengan izin ya. 4.37 juta pekerja di Malaysia yang pada masa kini bergaji di bawah RM1,700. Jika kita anggap gaji mereka kini adalah gaji minimum RM1,500, maka pada tahun hadapan golongan ini bakal mendapat tambahan lebih kurang RM200. Dan secara keseluruhannya akan ada tambahan gaji dalam kalangan ini sebanyak lebih kurang RM10 bilion dalam setahun itu. Tambah pula dengan peningkatan RM10 bilion untuk kenaikan gaji sektor awam. Maka pada tahun 2025 akan ada lebih kurang 20 bilion wang tambahan dalam bentuk kenaikan gaji pekerja yang berpotensi menjadi suntikan dana ke pasaran tempatan. Kerajaan sedar bahawa mekanisme gaji minimum bukan ubat mujarab untuk menyelesaikan segala semua masalah gaji dan upah di negara kita. Pelbagai inisiatif lain untuk menambah baik keadaan upah dan gaji pekerja turut dilaksanakan. Contohnya, kerajaan melalui Kesuma akan menerbitkan buat kali pertamanya satu panduan gaji mengikut kemahiran pekerjaan berdasarkan senarai MESCO. Contoh saya nak beri, juruteknik, industri dan pengeluaran. Ini adalah panduan yang telah ditetapkan, ya. Garis panduan. Gaji permulaan yang disarankan ialah RM2,290. Jurutera awam, gaji permulaan RM3,115. Jurutera mekanikal RM3,380. Profesional dalam bilang pentadbiran
RM3,245. Profesional, pereka kandungan kreatif, content creator, gaji permulaan yang dicadangkan dalam panduan gaji RM2,985. Ini diharapkan boleh menjadi satu panduan ataupun guide dengan izin kepada pasaran, pekerja, pihak majikan dalam perundingan gaji mereka. Mulai 15 September tahun ini juga, Kesuma memperkasakan gerakan kesatuan sekerja melalui penguatkuasaan pindahan undang-undang agar pekerja yakin bahawa gerakan kesatuan sekerja membolehkan pekerja mempunyai kuasa rundingan yang lebih besar bagi memeterai perjanjian kolektif ataupun collective agreement dengan izin untuk mendapatkan pampasan yang lebih baik dalam pekerjaan mereka. Kesuma akhir sekali juga merancangkan sektor latihan kemahiran, membolehkan pekerja menyertai kursus reskilling, upskilling, cross-skilling bagi memenuhi keperluan sektor pekerjaan berkemahiran tinggi sekaligus menambah baik keadaan gaji mereka. Sebagai pelengkap kepada semua prakarsa ataupun inisiatif usaha ini, kerajaan juga akan memperuntukkan RM200 juta bagi melaksanakan dasar gaji progresif pada tahun 2025. Ada yang tanya tentang subsidi upah. Sebenarnya, dasar gaji progresif ini boleh dikatakan sebagai satu bentuk subsidi, walaupun saya lebih gemar ataupun saya rasa lebih sesuai untuk mengatakan ini sebagai satu insentif untuk membantu majikan menyediakan gaji yang lebih baik kepada pekerja mereka. Dalam kata lain, kerajaan membayar syarikat agar syarikat boleh bayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja. Syarikat mana yang layak? Ada yang tanya. Syarat utama bagi syarikat yang layak menyertai dasar gaji progresif ini adalah syarikat kategori PMKS. Bukan syarikat berkaitan kerajaan maupun syarikat-syarikat multinasional yang besar. Jumlah pekerja yang menyertai dasar gaji progresif pula ditetapkan berdasarkan saiz pertubuhan mengikut sektor, mengambil kira peruntukan yang ditetapkan. Contohnya, sektor pembuatan maksimum 200 pekerja. Sektor selain sektor pembuatan mungkin maksimumnya 100 pekerja. Dan pertanyaan tentang bila analisa projek, laporan analisa projek rintis dasar gaji progresif, the pilot project report akan disiapkan. Dia dijangka akan disiapkan pada hujung tahun ini. Adakah kadar pengangguran akan meningkat berikutan pelaksanaan gaji minimum yang baru? Dalam karya mereka, The Myth and Measurement, The New Economics of Minimum Wage, ahli ekonomi dan pemenang hadiah Nobel David Card serta rakan penyelidiknya Alan Kruger menunjukkan bahawa peningkatan gaji minimum yang sederhana tidak membawa implikasi pengurangan guna tenaga. Sebaliknya, mungkin berpotensi memberikan kesan positif kepada ekonomi. Dan kita bukan hanya tengok dari segi akademik. Secara empirikalnya, kita lihat kepada data-data sejarah, the historical data. Sekejap kita lihat secara retrospektif. Data berkaitan pengangguran berikutan pelaksanaan 5 kali perintah gaji minimum sebelum ini menyokong pandangan tersebut di Malaysia. Yang mana setiap kali gaji minimum baru dilaksanakan, tidak terdapat peningkatan ketara dari segi perberhentian pekerja maupun kadar pengangguran negara maupun kadar inflasi. Tuan Yang di-Pertua, ada yang menyatakan kebimbangan kenaikan kos, contohnya perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. Kerajaan faham pentingnya taska buat anak-anak pekerja. Maka bagi pekerja yang berpendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah, ada subsidi yuran pengasuhan sebanyak RM180 diberikan bagi menghantar anak ke taska komuniti. Selain itu, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM2,000 diberikan atas bayaran yuran taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tadika yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerajaan juga telah memperuntukkan RM38 juta untuk membina 16 taska dan tabika kemas baru, malah untuk intervensi awal kanak-kanak autisma. RM125.4 juta diperuntukkan untuk membina 11 pusat permata kurnia yang baru. Pihak taska sebenarnya mempunyai pilihan bagi melaksanakan gaji minimum berdasarkan kadar gaji minimum harian ataupun jam seperti yang ditetapkan oleh Perintah Gaji Minimum PGM 2024.
Ini adalah kerana pematuhan PGM 2024 tidak semestinya berdasarkan pembayaran gaji minimum bulanan, tetapi juga boleh berdasarkan gaji minimum harian dan jam. Namun, saya ingin tegaskan, perkara ini adalah tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak bagi memastikan hak pekerja terjamin tanpa menjejaskan kelangsungan operasi taska. Yang Berhormat Menteri. YB, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa subsidi yang kerajaan berikan kepada keluarga, khususnya keluarga muda, untuk akses taska adalah perkara yang perlu kita hormati dan raikan. Cuma pengecualian cukai yang berjumlah RM2,000 itu, pada masa ini memang jelas tidak mencukupi. Kalau sebuah keluarga itu ada 2 anak-anak yang ke taska, secara puratanya menghantar satu anak kosnya RM500 sebulan. Kalau setahun, RM12,000 kalau termasuk 2 anak-anak ini. Ini tidak masuk lagi kos pembayaran pendaftaran awal. Persoalan saya, bukankah lebih baik kerajaan mempertimbangkan pengecualian ataupun pelepasan cukai ini turut diberikan kepada keluarga muda yang menggajikan pengasuh ataupun penjaga rumah yang akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga anak-anak di rumah, kerana kalau keluarga itu ada 4 anak-anak nak hantar sekali ke taska, kos dia sangat tinggi, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Ya, kalau tahun lepas tanya saya tentang pelepasan cukai, saya boleh jawab. Tapi tahun ni saya serahkan kepada kawan saya. Tapi untuk makluman saudara dari MUA, Yang Berhormat dari MUA, pekerja domestik di rumah adalah dikecualikan daripada kadar gaji minimum tersebut. So, mungkin itu juga sedikit sebanyak membantu dari segi ekonomi penjagaan ataupun care ekonomi. Yang Berhormat dari Sri Gading, Pekan, Tebrau, Ibu Timur telah menekankan beberapa isu berkaitan modal insan. 2 tajuk besar iaitu potensi serta cabaran sektor Tibet dan juga soalan-soalan khusus untuk Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Tuan Yang di-Pertua, Kesuma bakal membangunkan satu portal My Mahir yang antara lainnya mengandungi laporan impak kesan AI, digitalisasi dan ekonomi hijau ke atas pasaran kerja Malaysia. Ini adalah kali pertama laporan seumpama ini disempurnakan. Secara ringkasnya, laporan ini akan memberikan data tentang trend ekonomi abad ke-21, khususnya kemahiran dan pekerjaan di Malaysia yang akan terkesan dengan trend-trend tadi dalam tempoh 3 hingga 5 tahun yang akan datang. Ini bukan saja akan memberikan panduan kepada pembuat dasar, malah membantu para majikan, pelabur, pekerja, wakimah mereka yang masih belajar di bangku sekolah untuk membuat persiapan terhadap trend pasaran pekerjaan yang akan datang. Kesuma akan merancakkan lagi sektor latihan kemahiran. Itu yang saya katakan tadi. Program-program yang sedia ada akan diteruskan. Contohnya Perbadanan Sumber Manusia Berhad PSMB, ada program latihan madani POM yang merangkumi inisiatif-inisiatif dengan izin Seniors Back in Action SEBA, Second Chances and Opportunities for People to Excel Scope, Persons with Disabilities Development, MSME Development and B40 Development. Keduanya program Daya Kerjaya 2.0 oleh PEKESO yang merupakan program membabitkan penempatan pekerjaan bagi kumpulan sasaran dalam kalangan golongan rentan ataupun mudah terjejas seperti bekas banduan, OKU, pesara, warga emas untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji dengan nilai yang lebih tinggi. Ada insentif khas dan sebagainya. Talent Corp memperkenalkan program Ilham Kesuma. Ilham maksudnya insentif latihan amali di mana majikan akan diberi pelbagai insentif. Contoh, potongan cukai berganda, geran padanan dan juga kebenaran penggunaan levy PSMB untuk menggalakkan pengambilan pelatih amali ataupun interns secara berbayar dan berstruktur. Dan program latihan amali berstruktur selama 3 bulan ini merupakan latihan on the job dengan izin yang mampu meningkatkan kemahiran para siswaza. Data menunjukkan bahawa hampir 40% daripada intern akan mendapat tempat kerja atau mendapat kerja di syarikat yang sama di mana mereka melakukan internship mereka. Selepas dilancarkan pada Mac tahun ini, hampir 20,000 pelatih amali ataupun interns telah mendapat penempatan internship berstruktur dan berbayar pada tahun ini.
Dalam belanjawan 2025, kerajaan akan memperuntukkan tambahan 10 juta ringgit untuk program ini. Tentang usaha meningkatkan tarikan terhadap sektor TVET, sukacita ingin saya maklumkan bahawa faktanya adalah kadar kebolehpasaran lepasan institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM adalah tinggi dan terdapat jaminan pekerjaan. The numbers don't lie, Tuan Di-Pertua, dengan izin. Contohnya, pada tahun 2024, kadar kebolehpasaran, susah nak sebut, employability, kadar kebolehpasaran graduan ILJTM adalah 94.4%, meningkat berbanding dengan 2023, 92.2%. Malah, di kalangan 33 buah ILJTM di seluruh Malaysia di bawah pengurusan Kesuma, 3 daripada ILJTM itu mempunyai kadar kebolehpasaran 100%, yakni ILP Pasir Gudang, ILP Bukit Katil dan ILP Kota Kinabalu. Syabas kepada pengurusan ILP-ILP ini. Tapi kita sedar bahawa jurusan TVET masih tidak dilihat di negara ini oleh masyarakat kita sebagai pilihan yang menarik. Kesuma sebagai salah sebuah kementerian yang terlibat dengan pendidikan TVET telah mengambil pelbagai inisiatif khususnya melalui Majlis TVET Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Antaranya, pada tahun ini kita telah membangun dan melancarkan sistem unit pengambilan TVET ataupun UP-TVET sebagai saluran utama pengambilan kursus-kursus TVET seluruh Malaysia. Kalau dulu nak masuk jurusan akademik di IPTA, seorang pelajar lepasan sekolah boleh pohon melalui saluran sehenti, one-stop channel, UPU, unit pengambilan universiti. Tapi kalau dia nak belajar di institusi TVET awam, dia kena pergi cari satu persatu. Kini, dengan portal sehenti UP TVET, mana-mana individu yang ingin berdaftar untuk kursus TVET boleh membuat carian, mohon pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Kesuma yakin Malaysia mampu membangunkan sektor latihan kemahiran yang bertaraf dunia kerana kita berpunya ekosistem industri yang sudah bertapak lebih separuh abad di negara ini. Namun strateginya kena ubah. Bak kata orang Penang, jangan pimai-pimai tang tu. JTM, Jawatan Tenaga Manusia, contohnya, Yang Menteri, menyasarkan. pasal TVET ni saya sangat dekat, saya nak minta tanya sikit jelasan. Okey, silakan. Okay, terima kasih Yang Amat Menteri, terima kasih Panitia Ketua. TVET ni sekarang dah jadi penting dalam negara kita sekarang ni dan banyak sektor-sektor yang menggunakan sistem pendidikan TVET. Dan di Malaysia ini, apa yang saya dipahamkan, untuk kita nak belajar sampai peringkat degree, master ataupun PhD dalam bidang TVET, kita kena pergi ke luar negara. Jadi adakah perancangan daripada pihak kementerian dan juga kerajaan untuk menubuhkan khusus universiti TVET saja? Kerana ke depan ni, masa depan akan datang, kita tengok permintaan untuk TVET dalam semua sektor akan meningkat. Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri, adakah perancangan kita untuk nak menubuhkan khusus universiti TVET? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya jurusan TVET kalau ingin sambung sebab pada takat ini mereka boleh mengambil sijil kemahiran Malaysia dari tahap 1 hingga tahap 5. Tahap 5 ialah diploma lanjutan ataupun selari dengan diploma lanjutan di peringkat akademik. Kalau dia nak lebih tinggi, dia kena pergi ke universiti. Dan untuk masa ini kita ada MTUN, universiti-universiti teknikal di mana mereka boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah malah ke peringkat PhD. Tapi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, khususnya YB Yang Berhormat Saudara dari Pendang, Kesuma sedang mengkaji pindaan untuk Akta Pembangunan Kemahiran. Mungkin kita laksanakan tahun depan dengan sokongan daripada Pendang dan rakan-rakan semua. Untuk melihat bagaimana kita boleh meningkatkan lagi tahap sijil kemahiran Malaysia. Tadi saya kata, mengikut undang-undang hanya sampai tahap 5, iaitu SKM, sijil kemahiran Malaysia tahap 5, diploma lanjutan. Kita nak meneroka possibility, kemungkinan untuk meningkatkan, menawarkan sijil tahap 6, 7 dan 8 yang selari dengan sijil-sijil ijazah sarjana muda, sarjana dan juga kedoktoran di peringkat di jurusan akademik. Kita tengah membuat kajian untuk melakukan perubahan-perubahan ini. JTM
Terbaik, itu dia sahabat semua jawapan daripada YB Steven ya sebagai Menteri Kesumah Kementerian Sumber Manusia. Seperti mana awalnya tadi sahabat semua kita boleh nampak soalan yang diberi oleh ahli Parlimen Pendang daripada Parti PAS ini tidak berkaitan lah ya. Salah tempat ya bertanya. Soalan itu tidak ada kena mengena dengan Kementerian Sumber Manusia. Ya, dia yang sepatutnya bertanggungjawab adalah GPA ya. Jawatan Perkhidmatan Awam. Tapi inilah kebangangan, kedangkalan, kebodohan daripada ahli-ahli Parlimen PAS ini. Tak tahulah di mana mereka guna otaknya tu. Mungkin diguna otak dari lutut kah atau sebagainya. Itu pandangan saya lah. Alright. So, terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen ataupun pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.